Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina wa habibina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama dengan saya Ustaz Muhammad Muslim bin Saleh. InsyaAllah kali ini saya akan kongsikan bagaimana kaifiah solat Aidilfitri, di mana hukum solat Aidilfitri merupakan sunat, dan dalam mazhab Syafi'i menetapkan bahawa solat sunat Aidilfitri dikategorikan sebagai sunat muakkad. Ini berdalilkan kepada hadis yang diriwayatkan daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atha Mu'adzan ila al-Yaman qala lahu akhbiruhum anna Allah qad afrada alaihim khamsan salawatin fi kulli yawmin wa lailatin. Yang bermaksud daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus Muaz bin Jabal menjadi gubernur di Yaman, lalu menyatakan bahawa maklumkan, perintahkan kepada mereka, yakni umat Islam yang berada di Yaman, bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah mewajibkan ke atas mereka 5 fardu, iaitu 5 solat, 5 waktu solat sehari semalam, siang dan malam, iaitu hanya 5 waktu sahaja. Adapun solat-solat yang lain tidak dikategorikan sebagai wajib. Maka solat sunat ataupun solat Aidilfitri dikategorikan sebagai sunat. Namun begitu Imam Asy-Syafi'i mengkategorikannya sebagai sunat muakkad, iaitu sunat yang hampir kepada wajib. Oleh itu, kaedah melakukan solat Aidilfitri ini sebagaimana yang diriwayatkan daripada Ibnu Majah, yang menyatakan bahawa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabbaru fi aidaini fil ula sab'an qabla al-qira'ah wa fi tsani khamsan qabla al-qira'ah. Yang bermaksud bahawa sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang Aidilfitri, iaitu Nabi takbiratul ihram, dan sebelum Nabi membaca surah Al-Fatihah, Nabi takbir sebanyak 7 kali. Dan pada rakaat yang kedua, sebelum Nabi membaca surah Al-Fatihah, Nabi takbir 5 kali. Ini di antara kaifiat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada sahabat-sahabat. Dan setelah solat, barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam bangkit dan menyampaikan khutbah, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma yasalluna aidaini qabla al-khutbah, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar serta Umar radhiyallahu anhuma, mereka, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga Abu Bakar serta Umar, solat setelah itu barulah berkhutbah. Itu berbeza dengan solat Jumaat. Pada hari Jumaat kita solat, caranya adalah kita mendengar khutbah dulu, ataupun khutbah dulu. Setelah khutbah barulah didirikan solat. Akan tetapi solat hari raya Aidilfitri didirikan solat dahulu, kemudian barulah menyampaikan khutbah. Ini di antara amalan yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat sehinggalah ke hari ini. Oleh itu disunatkan kepada umat Islam untuk melakukan
solat Aidilfitri dengan kaedahnya dimulakan dengan solat, setelah itu disambung dengan menyampaikan khutbah ringkas. Jadi kaifiat solat Aidilfitri iaitu dimulakan dengan takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram membaca doa iftitah, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Apabila selesai, barulah takbir. Ini dinamakan takbir pertama, Allahu akbar, dan baca zikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Setelah itu takbir kali yang kedua, Allahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Takbir yang ketiga, Allahu akbar, dan baca zikir yang tadi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dan takbir yang keempat, Allahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Takbir kelima, Allahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Takbir keenam, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Takbir ketujuh, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Lalu baca surah Al-Fatihah. Baca surah Al-Fatihah, dan setelah selesai baca surah Al-Fatihah, disunatkan baca surah-surah. Di antaranya sebagaimana hadis yang diriwayatkan daripada Imam Muslim bahawa sebenarnya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fil adhi wal fitri bil qaf wal iqtarabat, yang bermaksud bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ketika mendirikan solat sunat Aidil Adha dan juga Aidil Fitri, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surah Qaf dan surah Iqtarabat. Ini disunatkan di antara surah-surah ini. Sekiranya kita tidak ingat surah-surah yang panjang, kita boleh baca surah-surah lazim, surah-surah yang pendek. Sama ada surah pendek, sama ada surah Ad-Duha ke bawah, itu adalah sunat, tidak ada masalah. Ini di antara yang Nabi SAW membacakannya ketika solat. Kalau kita sudah menghafal surah Qaf, maka persilakan membacanya. Sekiranya kita menghafalnya, maka kita boleh membaca surah-surah yang lain. Surah Qul Huwallahu Ahad pun boleh, Qul A'udzu Birabbin Nas pun boleh, tidak ada masalah. Dan setelah baca surah ini, barulah kita rukuk dan i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud lagi sekali, dan bangkit rakaat yang kedua. Allahu akbar. Setelah bangkit rakaat yang kedua, kita bangun rakaat yang kedua tu melafazkan Allahu akbar, berdiri tu, itu dinamakan takbir intiqali, tidak dikira. Itu daripada sujud bangkit nak berdiri itu kita sebut Allahu akbar, kita berdiri itu dinamakan takbir intiqali, tidak dikira lagi satu. Setelah kita berdiri betul-betul tegak, maka barulah kita takbir, baru dikira Allahu akbar yang pertama, dan kita baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Takbir yang kedua, Allahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Takbir yang ketiga, Allahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Takbir keempat, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Takbir kelima, Allahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Dan barulah baca surah Al-Fatihah. Apabila selesai baca surah Al-Fatihah, maka disunatkan kita baca surah-surah
yang lain. Kalau rakaat yang kedua, iaitu sama ada iqtarabat, kalau kita tidak ingat, mungkin surah Qul a'udzu birabbin nas, tidak ada masalah. Disunatkan. Asalkan kita ada baca surah. Setelah baca Al-Fatihah, kita baca surah yang lain. Setelah baca surah, maka kita rukuk. Setelah itu i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, dan sujud lagi sekali, dan duduk tahiyat akhir. Setelah kita baca tasyahud, maka kita bagi salam. Ini adalah kaedah yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Itulah kaifiat solat Aidil Fitri. Moga-moga kita dapat melakukannya. Setelah itu, setelah kita selesai mendirikan solat Aidil Fitri, kita sambung dengan menyampaikan khutbah. Kaedahnya adalah dengan menyampaikan khutbah dalam keadaan kita berdiri, sebagaimana Imam Muslim telah meriwayatkan hadis bahawa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaktubu qa'iman thumma yajlis thumma yaqumu fayakhutub qa'iman. Yang bermaksud adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah dalam keadaan berdiri, dan Nabi duduk, dan Nabi SAW bangkit kali kedua menyampaikan khutbah kepada orang Islam. Jadi khutbah Aidil Fitri tidak sama dengan syaratnya tidak sama dengan khutbah hari Jumaat, di mana khutbah hari Jumaat dalam mazhab Syafi'i mensyaratkannya minimal adalah 40 orang, dan mestilah dikerjakannya di masjid, tidak boleh dikerjakannya di tempat-tempat yang lain yang bukan masjid. Maksudnya yang bukan tempat yang menjadi kelaziman untuk solat. Di rumah contohnya tidak boleh. Adapun solat Aidil Fitri boleh dikerjakannya sama ada berjamaah ataupun individu, dan walaupun di rumah dibenarkan. Lagi-lagi dalam keadaan pada sekarang ini musim PKP, maka kita boleh mengerjakannya solat Aidil Fitri, dan setelah itu menyampaikan khutbah walaupun di rumah, walaupun bilangannya tidak sampai 40 orang, walaupun bilangannya hanya kita, isteri kita dan anak-anak kita, maka tidak ada masalah. Ataupun kita bersendirian pun boleh mengerjakannya. Hukumnya adalah sunat sebagaimana kita nyatakan, dan kaifiatnya iaitu dengan kita berdiri. Dan rukun, kita kena faham rukun khutbah ada 5. Ini yang kita perlu jaga, iaitu yang pertama hamidallah, iaitu kita memuji Allah. Lafaznya tidak ditakyinkan, itu tidak dikhususkan. Yang paling mudah sekali iaitu Alhamdulillahirabbilalamin. Itu paling ringkas. Itu syarat yang pertama. Rukun yang pertama untuk khutbah mesti mengandungi rukun ini. Yang pertama adalah memuji Allah, hamidallah, iaitu paling kurang alhamdulillah, alhamdulillahirabbilalamin, itu paling kurang. Dan yang kedua, salawatun ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, paling kurang Allahumma salli wa sallim ala sayyidina, ataupun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ataupun Allahumma salli ala habibina Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Apa-apa saja solat dan selawat ke atas Nabi boleh, tidak dikhususkan. Itu ini adalah rukun yang kedua. Dan rukun yang ketiga, hendaklah memberi wasiat kepada orang Islam ataupun orang yang hadirin yang mendengar itu dengan bertakwa kepada Allah. Paling ringkas, usikum wa iyaya bittaqwallah. Wahai aku berwasiat kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah. Ittaqullah. Biasa kita dengar khutbah selalu khatib sebut ittaqullah. Itu perkataan ittaqullah itu adalah wasiat untuk takwa kepada Allah Azza wa Jal. Dia adalah rukun. Jadi paling kurang kita sebut ittaqullah, maka dah mencukupi. Saya wasiatkan kepada semua muslimin muslimat ataupun semua hadirin yang mendengar, ataupun kepada anak dan isteri,
bertakwalah kepada Allah. Maka sudah menjadi cukup syarat rukun yang ketiga. Dan rukun yang keempat adalah hendaklah membaca ayat Quran paling kurang satu ayat. Maksudnya dalam khutbah itu hendaklah mengandungi ayat Al-Quran, membaca ayat Quran. Paling kurang kita baca ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Boleh baca, itu ayat yang mewasiatkan kepada manusia, hai manusia, hendaklah kamu bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, janganlah kamu mati melainkan kamu dalam Islam. Ustaz, saya tak ingat baca surah Qul huwallahu ahad pun boleh. Qul huwallahu ahad itu pun termasuk dalam ayat Al-Quran. Itu katakanlah Allah itu esa yang satu. Kita wasiat dan ajar kepada anak-anak kita tentang tauhid. Boleh paling kurang sampaikan satu ayat Al-Quran. Ini rukun dalam khutbah. Paling kurang satu ayat. Qul huwallahu ahad pun dah dikira ayat Al-Quran daripada ayat-ayat Al-Quranul Karim. Dan rukun yang kelima, mestilah mengandungi doa kepada orang Islam. Paling kurang kita sebut Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min ahya'i wal mamat. Paling kurang Allahumma ighfiril muslimin, ya Allah ampunkanlah dosa orang-orang Islam. Paling kurang kalau kita nak tambah lagi, kita boleh baca sebagaimana yang doa kepada sultan, doa kepada kepada pemimpin-pemimpin dan meminta kepada Allah keamanan dan sebagainya. Itu kalau kita nak tambah tidak ada masalah. Paling kurang Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat, itu paling kurang. Jadi kalau kita tidak ingat secara teks penuh, tapi kita dapat melaksanakan 5 rukun tadi, hamidallah, paling kurang alhamdulillah alamin. Lepas tu salawatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, paling kurang kita sebut Allahumma salli ala Muhammad, kita sebut alhamdulillah alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i mursalin wa ala sahbihi ajma'in, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Jadi dah termasuk yang ketiga, kita wasiat takwalah kepada Allah, ittaqullah. Dan yang keempat, kita baca Quran, firman Allah, amal-amal surah yang kita ingat, ataupun kita baca surah Fatihah, kita ambil makna di situ, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, dan kita menterjemahkannya, menghuraikan maksud surah Al-Fatihah. Itu pun dah termasuk. Dan setelah itu mengandungi doa. Cuma yang kita kena faham, khutbah yang pertama merangkumi 4, iaitu hamidallah, pujian bagi Allah, selawat atas Nabi, wasiat orang Islam untuk bertakwa kepada Allah, dan baca Quran. Jadi yang doa ini dibaca juga penutup dan akhir sekali khutbah yang kedua. Maksudnya ada 2 kali khutbah. Selepas khutbah yang pertama duduk sekejap dan bangkit kali yang kedua. Khutbah yang kedua itulah barulah dibaca keampunan, meminta keampunan kepada seluruh umat Islam. Allahumma ighfiril muslimin wal muslimat. Maksudnya doa keampunan dan kepada Allah itu, rukun yang kelima itu dibaca pada khutbah yang kedua, yang terakhir sebagai penutup. Oleh itu, setelah selesai khutbah tadi, barulah kita berdoa dan kita maksudnya bersurai. Dan itulah kaedah bagaimana cara untuk mengerjakan solat Aidilfitri dan mengerjakan menyampaikan khutbah di hari raya Aidilfitri. Walaupun kita tak dapat melaksanakannya di masjid ataupun cara jamaah besar, kita mengerjakannya di rumah pun akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kerana ia je menjadi satu syariat yang telah ditetapkan dan ianya dikerjakan, diamalkan, dipraktikkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in.
dan diperintah juga solat Aidilfitri dan Aidil-Adha, khususnya Aidil-Adha sebagaimana Allah sebut, ya ayyuhal inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar fasalli li rabbika wanhar. Itu khusus pada hari Aidil-Adha. Ala kulli hal, Aidilfitri sebagaimana yang kita baca hadis tadi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW mengerjakannya dan Umar mengerjakannya, Abu Bakar mengerjakannya. Jadi disunatkan kepada kita. Oleh itu jangan bimbang walaupun kita tidak dapat mengerjakan solat Aidilfitri pada kali ini secara berjamaah, namun ibadah ini masih boleh kita mengerjakannya di rumah kita. Pastikan kita sentiasa dapat melaksanakan ibadah kita dan teruskan stay at home, stay safe, kekal di rumah, kita akan selamat. Sekian, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.